Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Okey, hari ni kita semua tahu dalam dunia sekarang kita memang perlukan kenderaan besar untuk jalan jauh. Tapi apakah kenderaan paling sesuai untuk digunakan semasa kita menggunakan jalan raya untuk perjalanan yang jauh? So jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video ni seterusnya. Kerana itu adalah percuma. Supportlah sikit. Okey. Hari ni saya nak bercerita tentang sebuah kereta ataupun kenderaan pengangkutan yang kita harian pakai. Contohnya untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Sebagainya, kalau dulu kita menggunakan sebelum era tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an, kenderaan yang boleh bawa barang ataupun penumpang yang ramai, kita menggunakan van. Tapi semua tu dah tak sesuai lah. Bukan tak sesuai macam mana, maknanya dari segi kehandsoman van tu memang tak ada. Sebabnya dia petak dan kedudukan enjin di bawah ataupun sebaris dengan kedudukan tayar. Maknanya kita akan duduk di atas tayar untuk bahagian penumpang hadapan serta pemandu lah. So hari ni saya nak berkongsi sedikit tentang sebuah kereta yang boleh kita bawa ramai, yang orang panggil semua MPV lah. So apa itu MPV? MPV ni adalah singkatan nama bagi Multi Purpose Vehicle ataupun kenderaan pelbagai guna. So kereta MPV ni dia mula-mula dilancarkan pada era tahun 90-an hingga sekarang. So kalau kita yang biasa nampak kan, MPV ni dia datang daripada brand apa? Kebiasaan datang daripada brand Toyota dan Nissan lah. Antara yang awal masuk dalam Malaysia ni, kalau kita nampak, of course lah kita akan nampak kereta-kereta yang agak mahal sedikit. Contohnya Nissan Serena C23, yang tu agak mampu milik sedikit. Dan yang lebih tinggi adalah semestinya Toyota Istima. Istima yang model Supercharged tu, yang ada 2.5 NA dengan 2.5 Supercharged ataupun 2.4. Ada juga version yang 2.2 diesel, tapi tak masuk Malaysia lah. Ada pun tu kira unit limited lah. Masa tu harga tu dalam 200,000. Tapi sekarang dah murah lah, sebab kita pun dah lama, dah lebih daripada 20 tahun. Okey, so kereta MPV ni yang antara awal dilancarkan dekat dalam Malaysia ni, selain daripada dua brand tadi tu adalah Toyota Angsa. Siapa tak kenal Toyota Angsa kan? Kereta bapak-bapak. Kereta bapak-bapak, kereta cikgu-cikgu, ustaz-ustazah. Dulu sebelum diganti dengan generasi kemudian, yakni Innova, serta hadirnya lebih kecil seperti Avanza dan Rush. Tu kira ada segmen SUV MPV lah. 7-seater SUV pun ada dalam market Malaysia. So hari ni saya nak ceritakan tentang sebuah kereta yang dibawa masuk secara recon. Tetapi kereta ni dia dalam kategori yang sama dengan Nissan Serena, yakni Toyota Voxy. Dan dia ada juga pesaing-pesaing terdekat dia, antaranya Honda Stepwagon. Siapa yang tahu Stepwagon? Dan juga satu model lagi yang dibawa masuk secara baru, bukan daripada recon, yakni Mazda Bianti. So itu antara pilihan opsional yang kita ada dekat dalam Malaysia lah. So pada kawan-kawan yang belum masih mencari-cari bajet yang okey untuk menggunakan kereta recon, boleh pergi ke channel saya ataupun Facebook page saya, NM Automotive Line, untuk dapatkan penawaran harga yang sesuai dengan bajet anda serta dalam condition yang tertentu, by tahun, grade dan condition. Sebabnya ada kereta-kereta recon ni adalah kereta yang terpakai daripada Jepun. So kita tak tahu dia punya by condition dia tu macam mana. Kita akan hadirnya kereta tu dengan keadaan yang segini, dengan penawaran harga segini. Harga recon ni boleh dibincang. Memang ada peningkatan disebabkan faktor kekurangan bekalan kereta recon. Tetapi jangan risau, insyaAllah akan datang, akan back to normal lah. So sekarang kalau yang nak berfikir-fikir, masih mencongak-congak, boleh buat optional sama ada nak ambil kereta yang ada dekat kedai
yang ready stock ataupun yang pre-on. Yang pre-on ni kebiasaan datang dalam tempoh 1 bulan hingga ke 2 bulan lah, bergantung pada shipping tarikh serta kapal sampai sini dekat Pelabuhan Kelang. Kita tak tahu kan macam mana, ada masalah ke pembayaran ke ataupun pembekuan atas faktor cuaca ke. Tu benda yang kita tak boleh nak kontrol. Okay. So hari ni saya nak cerita tentang Toyota Voxy. So Toyota Voxy ni dia ada banyak spek, tapi yang ni saya nak serba ringkas lah. Contohnya spek paling rendah yang tak ada power door, tak ada power boot semualah. So dia cuma hadir dengan sliding door manual serta lampu hadapan dia menggunakan lampu kuning. Dia menggunakan kunci, tak ada Toyota Safety Sense. Datang kebiasaan dengan 8 seater lah. Okay, model ni dinamakan spek XC. XC. And then atas dia sikit dia ada X. Orang kebiasaan dengar X spek ni adalah yang terendah. Sebenarnya XC yang lebih rendah. X spek ni dia kebiasaan datang dengan LED, ada satu power door ataupun 2 power door, dan kebiasaannya pakai kunci lah, tapi tak tetap X spek ni. Dan ada setengah model yang dia hadir dengan Toyota Safety Sense. So benda tu kita pun tak boleh nak kontrol, sebabnya pengguna ataupun owner asal daripada Jepun ni dia ada pilihan untuk masukkan kereta dia tu spek macam mana. Okay, and then selain tu atas dia sikit kita ada V-Spec. V-Spec kalau kita nampak kebiasaannya dia akan hadir dengan 2 power door, push start button, keyless entry. Lepas tu dia hadir juga dengan Toyota Safety Sense, auto cruise serta fog light depan. Seat ada perbezaan sedikit. Ada yang 7, ada yang 8, tidak mengikut spek. Sebabnya spek daripada X sampai GS, spek paling tinggi pun ada yang 8 seater. So seat tu tidak boleh dikatakan penentu. And then atas dia tu ada ZS lah, ataupun Kiramiki 1, Kiramiki 2, Kiramiki 3. Dia spek yang dalam kurungan yang sama. Dia ada yang pre-facelift dan facelift. Sama semua model ada pre-facelift dan facelift lah. Itu bergantung pada tahun dibuat. Contohnya kalau daripada tahun 2016 sampai pertengahan 2017, dia all facelift, pre-facelift orang panggil. And then 2017 hujung tahun sampai 2020 punya, dia baru datang dengan facelift model. Okay. And then daripada V-Spec atas dia, saya dah cerita Kiramiki kan? Maaf. Okay, Kiramiki dia datang dengan body kit yang berbeza, serta dia datang dengan push start button, keyless entry dan 2 power door kebiasaannya. Seat sama, dia ada 7 dan 8 seater, tetapi ada tambahan, yakni body kit yang berbeza serta dia hadir dengan disc brake belakang. Kalau XC, X dan V dia biasa datang dengan brake drum lah, drum brake, lining brake. And then atas daripada Kiramiki ataupun ZS spec, GS. GS ni yang baru spek paling tinggi lah. So yang spek ni dia datang dengan body kit yang berbeza, and then dia datang dengan rim 18 inci original GS. And then dia hadir juga dengan feature-features menarik. Contohnya ada yang dia datang dengan Alpine sound system, sebab ni dah spek tinggi kan. And then dia datang dengan semi leather. Dia bahagian hadapan tu dia bucket seat semi leather. Kebiasaannya dia turun macam tu lah. So pada yang berminat untuk dapatkan kereta-kereta macam ni, boleh hubungi saya di 017-714-5604. Okey, pada kawan-kawan yang masih mencari-cari, boleh dapatkan segera. Sebabnya kemungkinan besar harga selepas bulan 6 ni akan naik sedikit, disebabkan faktor kekurangan kereta yang makin berkurangan, disebabkan faktor chip. Alamak, kalau pergi kereta baru pun tak kisah Honda ke, Toyota ke, Merc ke, Porsche ke, Lamborghini ke, semua akan ada masalah yang sama. Even Pro 2 pun klaim masalah yang sama, yakni kekurangan bekalan chip. So diminta berharap pada pelanggan-pelanggan di luar sana bersabarlah dengan dugaan ini, sebabnya kita pun tak boleh kontrol. Nak janji pun tak berani. Tapi kalau recon kereta incoming, insyaAllah dia akan sampai dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan, bergantung pada condition faktor-faktor lain lah. Okay,
Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Bye-bye.